Baik, lintas langsung studio Mini Negeri, kami mulakan dengan Sarawak yang sudah pun bersedia di sana, Fazril Hisham Effendi. Silakan Fazril. Terima kasih Syuhaida di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada kes baru positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak hari ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataannya memaklumkan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini kekal sebanyak 556 kes. Satu kes baharu yang telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak turut direkodkan hari ini menjadikan jumlah kes positif yang telah sembuh dan discharge ialah 526 orang atau 94.60%. Manakala sebanyak 18 kes pesakit dalam siasatan PUI dilaporkan hari ini dan 7 kes masih menunggu keputusan ujian makmal. JPBN mengingatkan rakyat Sarawak supaya meneruskan komitmen pematuhan prosedur operasi standard SOP dan penjarakan sosial walaupun kerajaan memberi lebih banyak kelonggaran di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula hari ini sehingga 31 Ogos depan. Ini penting bagi memastikan rantaian wabak berkenaan dapat diputuskan. Jelas JPBN, rakyat Sarawak mampu mengawal jangkitan COVID-19 sekiranya mereka terus menunjukkan pematuhan tinggi terhadap SOP yang ditetapkan kerajaan. Ini adalah berdasarkan hasil analisa kes COVID-19 yang dikenal pasti oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Jawatankuasa tersebut menegaskan kegagalan masyarakat mematuhi SOP boleh mengundang kejadian gelombang kedua wabak itu. Masyarakat diingatkan tidak leka dan memandang remeh kelonggaran yang diberikan dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP yang bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ini kerana keadaan semasa wabak COVID-19 dalam negara belum pulih sepenuhnya. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Willy Mongin berkata meskipun kes-kes jangkitan COVID-19 menunjukkan 1 digit setiap hari, namun masyarakat masih perlu berhati-hati dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan bekalan bahan sanitasi awam di Balai Bomba Bau. Bekalan bahan sanitasi ini adalah untuk kegunaan proses sanitasi dan disinfeksi di persekitaran kawasan bau bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Dalam majlis ini, Willy turut mengumumkan sumbangan RM5,000 kepada Balai Bomba di Bau sebagai tanda penghargaan terhadap perkhidmatan mereka untuk melakukan aktiviti riadah kelak. Terdahulu, Ketua Bomba Zon Kuching, Penguasa Kanan Bomba 1, Henry Ardin Mansyah mendedahkan sejak pelaksanaan PKPB sebanyak 79 lokasi di Bau telah disanitasi yang melibatkan premis kerajaan, rumah ibadat dan taska. Sementara itu, pengumuman kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP bermula hari ini disambut baik oleh masyarakat khasnya berkaitan kebenaran perjalanan merentas negeri dan merentas daerah dalam Sarawak. Keputusan itu amat ditunggu-tunggu terutama mereka yang ingin pulang ke kampung halaman. Bagi Rani Meno, penumpang bas ekspres ke Sri Aman, kebenaran tersebut amat bermakna buat dirinya yang sudah hampir 6 bulan tidak bersua dengan ibunya di kampung. Kami berasa gembira lah. Bab hari itu kan dapat semua balik. Dalam mau dekat setengah tahun lah kami orang balik kampung. Rindu rasa mak, gawai pun tak ada balik semua. Nangis-nangis saja dekat rumah. Tengok gambar mak lagi. Sedih apa yang sediakan masa perayaan gawai. Ya, tiada apa-apa. Memang siang malam lah nangis dapat. Tapi apa boleh buat lah demi kesihatan. Dalam pada itu, salah seorang pemandu bas ekspres yang ditemui, Kelana Jambi memberitahu setakat ini perjalanan bas adalah terhad dengan hanya 2 kali perjalanan dalam sehari iaitu dari Kuching ke Miri dan Miri ke Kuching. Dari Kuching hanya sekali aja lah. Hari itu dari Bintulu tengah hari, dari Kuching pergi Bintulu pukul 12, dari Bintulu balik esok hari pukul 8.30. 2 buah lah, sebuah naik, sebuah turun lah.
Bilangan penumpang juga dihadkan kepada setengah daripada jumlah keseluruhan kerusi dalam sebuah bas bagi tujuan penjarakan sosial, dan bas hanya akan berhenti di bandar utama untuk mengawal keluar masuk penumpang. Beja dari dulu kan ya sama dekat. Kini tu di cancel sikit lah, sikit tempat. Jadi kan ya sip 2 IG aja. Jadi sikit ya dikurang lah. Sikit ya untukkan orang duduk lah. Pengusaha bas turut mengingatkan penumpang agar mematuhi SOP yang ditetapkan untuk mengelak penumpang mendapat jangkitan COVID-19. Pasukan Unit Bomba Udara Pangkalan Udara Miri melakukan operasi bantuan bencana kemanusiaan dengan membawa 65 bungkusan makanan keperluan pada mangsa kebakaran di Kampung Long Selaan Belukon, Hulu Baram. Operasi penghantaran bungkusan makanan seberat 840 kg itu menggunakan helikopter bomba jenis AW189. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Zon 6 Miri, penguasa bomba kanan 1 Lau Poh Kiong, pasukan itu yang melakukan 3 kali penerbangan turut membawa pasukan penyiasatan bomba Zon 6 Miri, pasukan bomba dan penyelamat Marudi dan pegawai kebajikan Marudi. Bungkusan makanan yang dihantar itu termasuk barangan keperluan harian seperti beras, minyak masak, makanan tin dan tepung susu merupakan sumbangan Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Dato' Gerawat Gala dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Lau berkata hasil siasatan awal mendapati kebakaran satu blok rumah panjang 13 pintu dan sebuah balai raya pada Isnin lepas itu berpunca daripada litar pintas salah satu soket di bahagian dapur rumah. Kebakaran itu menyebabkan 60 orang dari 12 keluarga hilang tempat tinggal dan jumlah kerugian dianggarkan RM960,000. Turut melawat lokasi kejadian Ahli Parlimen Baram, Anyi Ngau dan Pegawai Daerah Telangusan Barutai. Setakat ini dahulu berita dari Sarawak. Terus amalkan kebiasaan baru dengan kerap membasuh tangan, pastikan penjarakan fizikal dan guna pelitup separuh muka ketika berada di kawasan umum. Kita kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Terima kasih Fazrul Syam Effendi dengan perkembangan tersebut.